TV KPM. Wish, sedap punya makanan ni. Kat mana ni? Pulau Pinang. Oh. Ish. Seorang remaja bunuh diri kerana terlalu stres. Wish. Takutlah baca berita sekarang ni. Sampai bunuh diri tu. Lokman? Ustazah. Baca apa itu? Tak ada Ustazah. Tadi saya scroll media sosial ni, terbaca berita seorang remaja bunuh diri Ustazah. Astaghfirullahalazim. Agak-agaknya sebab apa Ustazah ya? Kalau Lokman nak tahu, kena masuk kelas saya lah untuk kita belajar tajuk hari ini. Okey Ustazah. Jom. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita lagi dalam slot menengah atas bersama dengan saya Lokman Hakim. Dan hari ini kita nak belajar tentang pendidikan syariah Islamiah tingkatan 5. Agak-agak topik apa? Jom kita tanya kepada ustazah kita, Ustazah Fasha Nadia Ayub dari SMKA Mahat Hamidiyah Kajang, Selangor. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah sihat. Lokman sihat? Makin sihat Ustazah. Baik, terima kasih kepada Ustazah Fasha yang sudi bersama dengan kita. Jadi Ustazah, apakah yang akan kita belajar pada hari ini? InsyaAllah. So hari ini kita akan belajar tajuk yang ada dalam pendidikan syariah Islamiah. Okey, Ustazah mungkin boleh tekan bawah. Oh, tekan bawah. Okey. Tingkatan 5, iaitu dalam bidang hadis hukum di bawah tajuk menjauhi jenayah bunuh diri. Macam mana yang Lokman tengok tadi dalam media sosial kan, ada banyak kes-kes dan kes di kalangan pelajar pun ada. Jadi hari ini kita tengok apakah dia tajuk yang ada dalam menjauhi jenayah bunuh diri untuk hadis hukum. Okey, so kita akan bermula dengan hadis. Okey, ini adalah hadis yang dikeluarkan yang mana kita tentukan hukum tentang jenayah bunuh diri itu berdasarkan kepada hadis ini. Mungkin Lokman boleh tolong Ustazah baca? Boleh Ustazah? Okey. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan fiha abada wa man shariba samman faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Ahsanta. Okey. So kita tengok artinya daripada hadis ini, daripada Imam Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, sesiapa yang membunuh diri dengan menggunakan besi bihadidatin, maka tangannya akan melukai perutnya sendiri dengan besi itu di neraka Jahannam dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan sesiapa yang membunuh diri dengan cara minum racun, maka ia terus meminumnya di neraka Jahannam dan ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan sesiapa yang terjun dari bukit untuk membunuh diri, maka ia akan terus terjatuh di neraka Jahannam dan ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau kita tengok dalam hadis ini, ada 3 takkid ataupun 3 yang ditegaskan oleh Rasulullah, iaitu pada kalimah finari jahannam khalidan fiha abadan. Iaitu membawa maksud mereka itu akan berada di dalam neraka Jahannam dan ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Penegasan yang dibuat oleh Rasulullah dalam hadis ini sebanyak berapa kali? 3 kali. 3 kali Ustazah. Dan ini adalah hadis yang menunjukkan hukum pengharaman kerana apa hadis ini tidak dibenarkan.
bukan hadis ini, hukum ini tidak dikeluarkan. Okey, kita tengok tuntutan hukum berdasarkan hadis. Yang pertama, haram membunuh diri dengan menggunakan besi. Yang tadi kita dah baca dalam hadis. Yang kedua, minum racun dan terjun dari bukit. Okey, yang kedua apa dia, Luqman? Yang kedua, orang yang membunuh diri akan melakukan perkara sama yang dilakukan untuk membunuh diri di akhirat nanti. Takutnya Ustazah. Itulah. Yang ketiga, mereka yang membunuh diri akan kekal di dalam neraka Jahannam selama-lamanya. So, ini adalah 3 tuntutan hukum yang dikeluarkan daripada hadis yang kita baca tadi. Maksudnya, kita tak boleh buat tuntutan yang lain melainkan apa yang ada dalam hadis ini sahaja. So sekarang kita pergi bagaimana cara ulama mengistinbatkan hukum. Pengistinbatan hukum bermaksud bagaimana ulama mengeluarkan hukum itu daripada hadis ini. Okey. Kalau kita tengok cara ulama mengistinbatkan hukum, pengharaman kepada membunuh arak adalah melalui lafaz finari jahannam khalidan fiha abadan. Yang kedua, ayat ini bermaksud ia kekal di dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Yang ketiga, setiap sesuatu perkara yang dijanjikan Rasulullah dengan siksaan ialah sesuatu yang haram dan berdosa besar. Dan yang terakhir, oleh itu perbuatan membunuh diri adalah haram walau dengan apa cara sekalipun. Bermaksud di sini, pengistinbatan hukum daripada hadis ini menjelaskan pengharaman membunuh diri terhadap kepada orang Islam. Kalau kita tengok cara ulama mengistinbat bila pelajar-pelajar nak menjawab soalan pengistinbatan hukum, pastikan ada 4 poin utama ni lah. Macam yang saya sebutkan, yang pertama mesti lafaz. Betul. Yang kedua adalah huraian kepada lafaz. Baik. Yang ketiga adalah hukum itu sendiri, apa yang dikeluarkan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan daripada hukum itu. Okey. So, ini adalah bagaimana cara ulama mengistinbatkan hukum. Okey. So, setakat ini Luqman faham, Luqman? Okey, yang saya faham, tiada kompromi kepada orang yang membunuh diri. Ya, betul. Walau dengan apa cara sekalipun, Baik. pengharaman tetap dilaksanakan. Okey, sekarang kita pergi kepada kita pergi kepada nak duga akal. Nak tengok macam mana Luqman ingat tak hadis tu tadi. InsyaAllah saya cuba Ustazah. Okey, kita cuba soalan yang pertama. Larangan meminum racun bagi tujuan membunuh diri. Dalam bahasa Arabnya apa? Okey, larangan meminum. Minum dalam bahasa Arab apa minum? Syariba. Syariba. Jadi kalau tengok di situ jawapannya adalah syariba sama. Syariba sama. Betul ke tak? Betul. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Okey. Soalan yang kedua. Okey. Haram membunuh diri dengan menggunakan besi. Baik. Besi dalam bahasa Arab apa tu? Hadid. Hadid. Okey. So, dah ada clue ke belum dekat jawapan? Di hujung Ustazah. Qatala nafsahu bihadidatin. Ahsanta. Okey. Kalau yang terakhir, orang yang membunuh diri dengan tujuan dengan terjun daripada bukit akan melakukan perkara yang sama di akhirat nanti. Okey, mestilah jawapan yang terakhir Ustazah. Fahuwa yataradda fi nari jahannam. Okey, betul. Ahsanta. Okey, kita kasih, tengok Ustazah. soalan yang kedua. Okey. Kita nak uji lagi sekali isi tempat kosong. Baik. Dengan jawapan yang betul. Yang pertama, berdasarkan hadis, Allah telah mengharamkan membunuh diri menggunakan besi. Kemudian apa? Dan terjun dari bukit tinggi ataupun daripada tempat tinggi atau bukit. Baik, Cuba saya jawab. rasa besi dan juga racun Ustazah. Okey, betul. Betul Racun. ke? Alhamdulillah. Kalau pelajar tulis minum racun pun diterima. Betul juga jawapan Makan dia. racun? Makan racun? Adakah makan racun? Mestilah minum Ustazah. Mestilah minum kan? Betul. Okey, yang kedua, orang yang apa? Oh, maaf. Saya dah tertunjuk jawapan dah. Orang yang membunuh Ustazah. Membunuh diri akan melakukan perkara yang sama dilakukan untuk membunuh diri di akhirat nanti. Okey. Dan yang ketiga, mereka yang membunuh diri akan kekal di dalam neraka Jahannam. Sudah pastilah buat selama-lamanya. Selama-lamanya, betul. Yeah. Okey, jadi istinbat hukum membunuh diri berdasarkan hadis ini adalah berdasarkan lafaz apa, Luqman? Oh, ini Ingat susah tak? sikit ni. Sekejap saya ingat balik. Cuba, sebab ayatnya panjang kan? Fi nari jahannam khalidan fiha.
Alhamdulillah. Baik, betul. Abadan tertinggal satu pula. Abadan tertinggal satu. Okey. Fi nari jahannam khalidan fiha abadan. Okey. So, tahniah sebab Luqman berjaya menjawab dengan betul semua soalan yang Ustazah bagi. Dan untuk kali ini kita tengok sahaja bagaimana dia punya maksud hadis tadi dan bagaimana tuntutan hukum. Kalau Luqman masih ingat, apakah tuntutan hukum sebut satu? Iaitu haram, Ustazah. Haram membunuh diri dengan menggunakan besi, racun ataupun terjun dari bukit. Terjun dari bukit. Jadi Ustazah, bila kita belajar tentang hadis ini, mungkin ada murid di luar sana, kalau ikutkan hadis tu sebut 3 perkara tadi kan? Ya. Jadi kalau contoh dia sebut macam mungkin 2 sahaja. Jadi bagaimana Ustazah? Dalam soalan dia memberi 2 sahaja contohnya. Begitu. Kalau soalan itu minta berikan 2 dan dia beri 2 jawapan daripada 3, dah dikira betul, atau dia memberi jawapan selain daripada itu yang tidak sesuai dengan hadis, yang tidak betul dengan hadis, tidak akan diterima lah. Sebab dia berdasarkan hadis. Kalau bukan berdasarkan hadis, mungkin jawapan itu boleh diterima. Okey, baik. Jadi itulah sedikit berkenaan hadis hukum menjauhi jenayah bunuh diri. Dan sekarang kita nak berehat seketika. Boleh Ustazah? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hari ini kan murid-murid kita selalu dengar perkataan bunuh diri. Tapi apakah maksud sebenar kepada bunuh diri dan apakah faktor-faktor orang sanggup membunuh diri? Jom kita dengarkan ulasannya dari ustazah kita, Ustazah Fasha Nadia Ayub. Okey Ustazah, apakah maksud dan faktor orang membunuh diri Ustazah? Silakan. Okey. So hari ini sekarang kita akan masuk kepada pengertian membunuh diri. Dari segi bahasa, ianya adalah seseorang yang mengambil nyawanya sendiri dengan sengaja. Yang dari segi istilah, perbuatan yang dilakukan bagi membunuh diri sendiri dengan harapan kematian dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ini adalah pengertian untuk maksud bunuh diri. Baik. Okey, so kita tengok kepada dalil. Haram membunuh diri dengan apa-apa cara sekalipun. Hal ini dibuktikan dengan firman daripada Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Artinya, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Kalau kita tengok daripada dalil ini, sekiranya kita masih ingat lagi, murid-murid, masih kita belajar tingkatan 4 dalam usul fiqh, kita belajar tentang salah satu hukum iaitu bab kias. Jadi dalam dalil ini kita mengkiaskan hukum membunuh diri juga adalah perkara yang mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Contoh lain yang boleh kita bawa menunjukkan bahawa perbuatan yang kita buat tu membawa kepada kebinasaan, contoh lain tu apa, Luqman? Contohnya macam kita hari ini mungkin di kalangan kita suka minum arak. Ya. Betul ke? Betul. Dia boleh merosakkan tubuh badan, akal fikiran yang paling utama. Betul. Dan selain daripada itu adalah contoh menghisap vape ke, merosakkan tubuh badan kan. Jadi semua perbuatan yang mencampakkan kepada kebinasaan adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Okey. Kemudian kita tengok ada dalil lain, iaitu daripada hadis, iaitu membunuh diri juga merupakan perbuatan yang mendapat dosa besar dan dilaknat oleh Allah. Hal ini disandarkan dengan hadis berikut daripada an Thabit bin Dhahak radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qatala nafsahu bi syai'in uzzaba bihi yaumal qiyamah. Artinya daripada
Sabit bin Dhahak, dia Rasulullah bersabda, sesiapa yang membunuh diri dengan sesuatu cara, pada hari kiamat kelak dia akan diseksa dengan cara seperti itu pula. Ini adalah daripada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. So di sini jelas menunjukkan bahawa bukan sahaja dalam hadis yang kita belajar ada tentang pengharaman kepada membunuh diri, tetapi dikuatkan dengan dalil dalam Al-Quran. Betul. Dan kedua-duanya menunjukkan pengharaman dan penegasan larangan menjauhi supaya membunuh diri ini tidak dilaksanakan oleh orang Islam terutamanya. Yeah. Okey. So kita tengok pula apakah faktor atau sebab yang mendorong kepada bunuh diri. Okey, cuba baca satu, Luqman. Boleh Ustazah? Saya baca yang pertama. Tekanan emosi yang keterlaluan sehingga menyebabkan hilang kewarasan akal, fikiran dan mengambil jalan singkat dengan membunuh diri. So, poin yang pertama dekat sini adalah tekanan emosi yang keterlaluan. Maksudnya, di kalangan murid-murid kadang-kadang ada yang terlalu stres. Maksud stres yang keterlaluan itu boleh mendorong diri seseorang untuk melakukan jenayah bunuh diri. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua, kurang bertawakal kepada Allah dan menyangka dengan membunuh diri boleh menyelesaikan segala masalah yang dihadapi. Ini tidak sepatutnya berlaku. Betul, sebab kebergantungan kita kepada Allah adalah lebih utama. Sebab itu kita selalu sebut apa? Kalimahnya Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Betul. Sebab menunjukkan bila kita buat sesuatu bukan kerana kita buat tu kita yakin benda itu akan dapat, tetapi kalau Allah tidak tolong pastinya takkan dapat apa yang kita nak buat. Betul, Ustazah. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, kurang berdoa kepada Allah yang Maha Berkuasa menjadikannya dan menentukan segala sesuatu. Okey. Ini juga salah satu sebab yang mendorong seseorang itu buat cubaan untuk membunuh diri kerana kurang berdoa kepada Allah. Seperti saya sebut tadi, kebergantungan kita kepada Allah. Okey, yang keempat. Yang keempat, tidak memohon pertolongan daripada pihak yang bertanggungjawab untuk membantu menyelesaikan masalah. Jadi di kalangan pelajar, kalau di kalangan murid-murid, siapa yang sebenarnya, kalau pelajar murid itu ada masalah tentang stres ke, dia nak cerita ke, siapa orang pertama yang sepatutnya dia boleh minta pertolongan kalau Luqman rasa? Kepada Allah. Ataupun kalau di sekolah kita ada kaunselor, ya, betul. Kemudian kita ada guru-guru dan seterusnya, ibu bapa yang mana boleh membantu untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, sebab yang mendorong iaitu keimanan yang kurang mantap akan menyebabkan dirinya mudah dikuasai syaitan yang mendorongnya untuk membunuh diri. Dan Ustazah, kalau boleh saya tanya kan, tadi Ustazah ada sebut kita kalau ada masalah luahkan kepada orang-orang yang kita nak luahlah. Dan adakah faktor bila kita tersalah luah itu menjadikan kita nak bunuh diri, Ustazah? Kita tersalah luah. Betul, mungkin sepatutnya luah dekat cikgu tapi luah kepada kawan yang mungkin tak bagi positif punya kesan kepada kita. Oh, okey. Faktor itu mungkin dia lebih kepada kalau kita share dengan kawan kita yang lain, kadang-kadang dia punya kematangan memahami kita tu tak sama seperti orang dewasa memahami kita. Jadi lebih baik kita cerita pada orang yang lebih dewasa, supaya dia dapat menasihatkan kita dan kita dapat menyelesaikan masalah. Betul, yang lebih pengalaman dalam kehidupan Ustazah. Dalam bidang. Okey Ustazah, seterusnya? So seterusnya kita akan pergi kepada soalan. Kita nak uji Luqman lagi lah. Boleh Ustazah? Saya cukup bersedia hari ini. Luqman lagi yang kena. Okey, soalan pertama. Apakah maksud membunuh diri? Okey, maksud membunuh diri ialah seseorang perbuatan yang dilakukan untuk membunuh diri dengan menganggap dapat menyelesaikan masalah. Okey, betul. Betul. Perbuatan yang dilakukan bagi membunuh diri sendiri dengan harapan kematian dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bila ada soalan berkaitan dengan maksud ataupun pengertian, pelajar-pelajar atau murid-murid hendaklah memberikan jawapan dari segi istilah sahaja.
Okey. Bukan dari segi bahasa lah, daripada segi istilah. So soalan yang kedua, terangkan 2 faktor. Alamak, saya dah bagi Alhamdulillah, jawapan lagi syafaat sekali. Ustazah. Terangkan 2 faktor yang mendorong seseorang membunuh diri. Satu saya dah bagi. Okey. Tekanan emosi yang keterlaluan yang menyebabkan hilang kewarasan akal fikiran dan mengambil jalan singkat dengan membunuh diri. Satu lagi Luqman kena penuhkan. Okey, yang kedua saya rasa jawapan pandangan saya ialah kurangnya tawakal kita kepada Allah sehingga kita ambil jalan mudah dengan menganggap mati itu satu penyelesaian. Ya, betul. Betul ke Ustazah? Okey, betul. Lebih kurang sama Ustazah ya. Alhamdulillah. Ini full boleh dapat 4 markah. Terima kasih. Okey. So, tahniah untuk Luqman. So, ini adalah segmen yang kita dapat ulas di sini dari segi maksud dan juga sebab tadi, yang mana murid-murid kena fokuskan bila menghadapi sesuatu masalah. Baik. Jangan ambil jalan mudah dengan melakukan perbuatan yang merosakkan diri dan menjadi sia-sia. Ya. Sebaliknya, carilah orang lain yang lebih dewasa dan faham untuk menerangkan dan membantu kita menyelesaikan masalah. Ya, betul. Mungkin di rumah kita ada ibu dan ayah yang boleh kita luar. Adik ada masalah ni, kenapa? Yalah, adik ni susah nak belajar. Contoh kan, Tazah kan? Jadi, supaya apa yang kita hadapi masalah tersebut dapat kita tahu jalan penyelesaiannya dan mudah-mudahan kita dapat ketenangan kembali. Betul tak Ustazah? Betul. Cuma Ustazah, dalam bab menjawab soalan ni kan, yalah kadang-kadang ada murid kita jawab tak mengikut buku, tak sebiji Ustazah. Jadi mungkin boleh ke bagaimana Ustazah? Okey. Sekiranya murid-murid memberi jawapan yang tidak sebiji seperti dalam buku tetapi masih membawa maksud ataupun menjawab soalan itu, jawapan pelajar murid itu akan diterima. Okey. Cuma untuk soalan terangkan di sini, murid mesti memberikan isi dan juga huraian. Sebab itu jawapan dia panjang. Betul. Dia tak boleh sekadar tekanan emosi yang keterlaluan. Itu sahaja takkan dapat markah lah. Dia dapat satu sahaja. Okey, baik. Jadi pastikan ada poin dan huraian di situ. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Hari ini kita ramai lihat di jalanan orang yang berbasikal, ramai juga yang berjoging. Bila kita tanya akak, kenapa akak berbasikal? Akak ni kalau boleh dek nak nampak muda kembali. Bila tanya abang, kenapa abang berjoging? Sebab abang nak sihat. Jadi, apakah kepentingan kita menjaga kesihatan dan langkah-langkah yang boleh kita lakukan untuk kita menghindari penyakit ataupun stres yang boleh membawa kepada membunuh diri? Apa kata? Jom kita tanya kepada ustazah kita, Ustazah Fasha. Okey Ustazah, apakah kepentingan kita hari ini menjaga kesihatan Ustazah? Okey. Sebelum saya menjawab soalan Luqman, saya nak tanya pada Luqman dulu. Apa hobi yang Luqman selalu buat di masa lapang? Okey, saya Ustazah cukup suka sangat bermain bola. Sebab yang pertama, bila saya main bola, keluar peluh. Yang kedua, bila main bola, kita akan jumpa ramai kenalan. Yalah, satu pasukan bola kan 11 orang. Kalau dah 2 kumpulan, 22 orang. Jadi bila ramai kawan, kita boleh kongsi pengalaman pahit dan manis kita Ustazah. Ya, betul. Okey. So, saya bertanya ni sebab ianya menjadi salah satu sebab antara sebab lain kenapa kita boleh dapat mengurangkan stres bila kita seorang diri. Okey, kita tengok kepentingan menjaga kesihatan rohani dan jasmani. Okey, yang pertama melahirkan keimanan yang teguh dalam diri Muslim supaya dapat memandu dirinya ke arah kebenaran. Okey. Yang kedua, membentuk personaliti Muslim yang unggul,
untuk menjadi contoh teladan kepada orang lain. Bila kita menjadi satu personality, kita ada karisma, kita sentiasa sihat, jaga badan kita dari segi jasmani, dan dari situ kita dapat menunjukkan, melahirkan rasa yang kita punya keyakinan pun tinggi, Ustazah, kan? Keyakinan lebih tinggi. Dan jumpa orang lebih selesa. Okey, yang ketiga, menjadikan tubuh badan manusia sentiasa sihat dan tidak berpenyakit agar mampu melaksanakan tanggungjawab. Betul, Ustazah. Kalau kita lihat hari ini kan ramai di kalangan golongan remaja, Ustazah, kan? Muda-muda dah macam-macam penyakit, Ustazah, kan? Ya, betul. Jadi mudah-mudahan bila kita bersenam, bab kata Ustazah tadi, kita sihat. Betul. So, kena ambil masa dalam seminggu, bersenam dalam 3 hari dalam seminggu untuk kekal fit, kekal cergas dan cerdas untuk diri sendiri. Okey, so sekarang kita tengok apakah langkah-langkah untuk menghindari perbuatan cubaan membunuh diri. Okey, yang pertama apa dia, Luqman? Yang pertama ialah mendapatkan perkhidmatan saringan kesihatan mental. Okey, kat mana kita boleh dapatkan perkhidmatan saringan kesihatan mental ni, Luqman? Kalau sekarang pun kita tengok ada di mana-mana tempat, kan, di mana-mana, contoh macam klinik pun sudah ada. Ya, dan betul. kita juga mungkin boleh ikut serta acara, kan, macam sekarang ni ada acara macam larian bersama-sama, kan. Ya. Jadi di situ kita boleh kurangkan kita punya tekanan stres. Betul ke, Ustazah? Betul. Bila kita buat saringan, jadi kita tahu tahap kesihatan mental kita ni di paras mana. Bukan Betul. sahaja kita punya sakit lain, tetapi mental kita pun perlu dibuat saringan supaya kita tahu levelnya, stres kita di level mana. Okey. Kemudian yang kedua, berjumpa dengan kaunselor untuk meminta pandangan. Kalau macam saya sebut tadi, di sekolah kita ada kaunselor yang menjaga murid-murid untuk murid-murid ini berkongsi dan buat segmen, buat sesi dengan mereka sekiranya memerlukan pandangan. Selain daripada itu, kat mana lagi kita boleh jumpa kaunselor ni sebenarnya? Mungkin di luar sekolah, Ustazah, kan? Di luar sekolah, contohnya di media sosial, ya, kan? Betul. Secara tidak langsung kita dapat tengok ramai ustaz-ustaz di luar, bahkan ada kaunselor-kaunselor yang membuat sesi ataupun nasihat di media sosial yang mana mereka membantu kita penonton secara amnya untuk merawat sekiranya kita berhadapan dengan sesuatu masalah. Betul, Ustazah. Macam saya pun, saya suka di laman media sosial tu kita ikuti orang kata yang memberi kata-kata semangat bila kita tengah jatuh, kita tengah sedih, kita lihat kata-kata yang telah dikongsikan, kita naik kembali. Ya, betul. Jadi ikutilah saya dan juga Ustazah Fasha di media sosial. Ya, betul. Okey, Ustazah. Okey, yang ketiga iaitu mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah langkah yang paling utamalah bagi seorang Muslim. Kalau dia menghadapi apa-apa masalah, kita kena dekatkan diri kepada Allah. Contoh satu zikir yang Luqman selalu amalkan bila mana Luqman stres untuk dapatkan balik ketenangan. Apa selalu Luqman baca? Okey, selalunya saya akan zikir dengan hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ataupun yang paling pendek, senang, kita berselawatlah, Ustazah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, betul. Itu adalah salah satu juga zikirnya, dan bagi orang yang mengalami masalah stres ini tadi, sebenarnya kadang-kadang mereka merasakan bahawa mereka gagal dalam hidup. Dia rasa dia gagal, dia malang, dia tidak bernasib baik seperti orang lain. Dia jadi untuk kita mengangkat balik diri dan semangat kita adalah dengan salah satu kalimah yang paling senang dan simple, iaitu kita sebut Allahu Akbar. Betul. Allahu Akbar membawa maksud Allah Maha Besar. So bila kita merasakan Allah lebih besar dan Allah yang akan membantu kita untuk memberi ketenangan dan menyenangkan kita. Betul. So itu adalah salah satu cara lainlah untuk kita berbanyakkan zikir. Dan selain daripada solat, melakukan amal kebaikan yang lain, kita juga melakukan tambahan zikir untuk menguatkan jiwa kita. Ya, betul. Dan zikir ni bukan susah, Ustazah, kan? Kalau solat mungkin perlukan kepada perbuatan, sujud, rukuk, diri dan sebagainya, tapi zikir hanya kita lontarkan.
lagi rasa kita down, lagi rasa kita tidak bermaya ataupun jiwa kita kosong, lagi kuat kita kena berzikir kepada Allah. Okey, so sekarang kita akan pergi kepada soalan. Baik, Ustazah. Latihan. Okey, kita tengok dua soalan yang saya sediakan. Soalan yang pertama, huraikan dua kepentingan menjaga kesihatan dan jasmani. Apakah pentingnya kita kena jaga kesihatan dan jasmani ni, Luqman? Okey, yang pertama ialah kita kena menjaga kesihatan dan juga jasmani supaya yang pertama kita tidak stres, Ustazah. Tidak stres. Okey, lagi. Betul ke? Wah, kalau ikutkan jawapannya lain tapi boleh diterima. Baik, yang kedua supaya tubuh badan kita kekal sihat, cergas dan kita pun menjadi seorang yang ceria. Ya, betul. Okey. Kalau ikutkan contoh jawapan yang saya sediakan, ianya membentuk personaliti Muslim yang unggul untuk menjadi teladan kepada orang lain. Dan yang kedua, seperti mana yang Luqman jawab tadi, menjadikan tubuh badan kita sihat dan tidak berpenyakit agar mampu melaksanakan tanggungjawab. Kerana kita hidup ada tanggungjawab. Jadi kalau kita stres, badan kita tidak bermaya, maka kita tak dapat melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Okey, soalan yang kedua, jelaskan dua langkah menghindari perbuatan cubaan membunuh diri. Apakah dia, Luqman? Yang pertama ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mendapatkan nasihat dari kaunselor. Okey, mendapatkan ini yang contoh saya bagi, mendapatkan perkhidmatan saringan kesihatan mental, dan yang jawapan daripada Luqman tadi daripada kaunselor. Itu pun dikira sebagai jawapan. Okey. Contohkan, Ustazah, kalau saya buat 3 jawapan, mungkin dia minta 2 tapi saya bagi 3. Jadi dibenarkan atau bagaimana, Ustazah? Kita pelajar ini sangat cemerlang. Sebab minta 2, dia bagi 3. Okey. Jangan minta 2, bagi 1, Ustazah. Jangan minta 2, bagi 1. Bagi lebih tak apa. Yang bagi kurang tu yang masalah. Baik. Jadi contoh macam kita tengok jawapan pertama tadi, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dihurai lagi seperti solat, zikir dan sebagainya. Itu adalah jawapan yang bagus. Kalau dia nak buat huraian selepas dia memberi isi pun boleh dibenarkan juga. So kalau dia dapat mendapatkan berjumpa dengan sesi kaunselor di sekolah saya, dia memberi pengalaman dia sendiri dalam jawapan itu pun dikira sebagai satu jawapan yang baiklah. Baik, Ustazah. Dan kalau kita lihat macam soalan yang Ustazah ajukan kepada saya tadi kan, jelaskan. Jadi kalau soalan jelaskan, murid kita hanya buat dalam bentuk point, tidak dalam bentuk huraian. Jadi bagaimana, Ustazah? Okey. Kalau untuk soalan ini, jelaskan 2 langkah. Kalau soalan ini kita faham bahawa soalan ini adalah soalan berbentuk analitik. Iaitu soalan jelas minta 2 sahaja. Jadi pelajar hanya perlu berikan 2 poin sahaja. Tak perlu dalam bentuk jawapan dalam bentuk karangan yang panjang lah. Kalau diberi jelaskan langkah menghindari perbuatan, barulah berikan jawapan yang lebih panjang. Okey, baik. Jadi jangan panjang sangat, jangan pendek sangat. Ini habis 2 muka ditulisnya. Jenuh kita nak membacanya ya. Baik, jadi itu antara cara-cara untuk kita jauhkan daripada penyakit murung dan akhirnya membawa kepada membunuh diri. Jadi Ustazah, mungkin kesimpulan ataupun rumusan untuk segmen ini secara ringkasnya. Okey, untuk segmen ini dapat disimpulkan bahawa bagi setiap masalah yang dihadapi, apa yang penting adalah kita perlu menjaga diri sendiri dulu. Baik. Dan kita kena rawat diri sendiri. Sekiranya kita yang sakit, mana kita kena cari dulu penawar. Kalau kita stres, kita kena keluar berjumpa dengan orang, ambil udara, lepas tu kita bersenam, keluarkan peluh supaya ianya lebih menenangkan. Kemudian barulah kita berjumpa dengan orang yang seperti yang macam kaunselor lah. Baik. Setiap penyakit ada ubat, maka ubatilah kemurungan kita. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas.
KPM. Kadang-kadang ada di antara kita sampai satu masa kita akan kemurungan. Tapi apakah tanda-tanda kita nak lihat sama ada kita kemurungan ataupun tidak? Jom kita dengarkan ulasannya dari ustazah kita, Ustazah Fasha Nadia Ayub. Jadi ustazah, macam mana kita nak kenal tanda-tanda yang kita sedang kemurungan, ustazah? Okey, so sekarang kita akan tengok bagaimana tanda-tanda yang kita tanda-tanda kemurungan. Ya. Okey. So kita tengok sekiranya ada tanda-tanda ni pada diri kita, maknanya kita mungkin dah masuk fasa kemurungan tu. So dia dah kena cari rawatan. Betul. Okey, yang pertama cepat marah. Oh ya. Lokman suka marah ke? Tapi saya tengok awak Betul. macam tak suka marah. Seorang yang happy. Ya, alhamdulillah, terima kasih ustazah. Okey, yang kedua, hilang minat pada perkara rutin. Yang ketiga, dari segi fizikal, seseorang yang ada tanda-tanda kemurungan, dia akan mudah letih, pening kepala dan mengalami masalah pencernaan. Okey, yang keempat, dia akan hilang selera makan lah bila dah ni kan. Oh, yang ni saya sentiasa selera ustazah. Sama lah kita. Okey, seterusnya sedih yang berpanjangan. Ini biasa kita tengok tengah-tengah orang lain semua happy, kadang-kadang dia seorang je rasa nak nangis. Kan? Itu adalah tanda-tanda kemurungan selain daripada yang disebutkan. Kemudian rasa bersalah, gagal dan malang pada diri sendiri. Terlalu rasa down untuk diri sendiri menunjukkan juga itu sebagai salah satu tanda kemurungan. Okey. Kemudian yang terakhir, dari segi kognitifnya, sukar untuk fokus dan membuat keputusan dan serta pelupa. Betul. Jadi mungkin ibu ayah yang ada sedang menonton sekarang ini boleh peka ustazah kepada anak-anak kita yang ada tanda-tanda yang telah disebutkan oleh ustazah. Ya, betul. Mungkin tengok dulu seorang yang happy, gembira, sekarang cepat marah. Dulu selera makannya tinggi, sekarang kurang kan ustazah kan? Ya, betul-betul. So bila kita tahu anak kita ataupun murid kita ada tanda-tanda kemurungan ini, sebagai orang dewasa kita perlu segera untuk menasihati, bertanya kan, supaya dia meluah dan menceritakan pada kita apa masalah dia sebenarnya. Okey. So bila kita dah ada tanda-tanda, pastinya kita akan ada cara ataupun kaedah untuk merawatnya. Yang saya sediakan di sini adalah sesuatu yang mungkin sebenarnya banyak lagi di luar, tetapi yang saya bawakan di sini hanya 3 sahaja. 3 doa yang mustajab yang saya kira sebagai salah satu doa yang boleh membantu seseorang yang mengalami kemurungan untuk naikkan balik semangat dia. Betul. Okey. So yang pertama, kita banyakkan berzikir hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kerana maksud hasbunallah, tadi saya dengar Lokman memang suka baca kalimah ni kan? Sebab saya suka dengan maksud kepada doa tersebut, cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Ya, betul. Bila Allah sebagai pelindung kita, maka kita tak perlukan kita tak mengharapkan kepada orang lain, bahkan manusia, tetapi hanya Allah. Kerana Allah adalah sebaik-baik pertolongan. Okay? Betul. Yang kedua, kita boleh amalkan juga doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, permudahkan urusanku dan lancarkanlah lidahku supaya mereka faham ucapanku. Dan bila kita baca Rabbi shrah li ni selalu dalam kehidupan kita seharian, semua kerja kita akan lebih mudah. Yang mana kita rasa terlalu susah dan stres, dia akan jadi mudah dan hilang sebegitu saja susah tu tadi. Betul. Sebab kita meletakkan kebergantungan kita kepada Allah lebih tinggi berbanding manusia. Saya teringat ustazah, doa ni kami dulu masa zaman belajar selalu baca doa ni sebelum mulakan apa pun kelas. Ya, betul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, betul. Sama juga dengan murid-murid saya di sekolah, memang sebelum mulakan kelas kita akan baca doa ini. Cuma mungkin dari segi penghayatan, murid-murid itu mereka sekadar membaca tetapi tidak menghayatinya dengan baik. Kerana mungkin tidak memahami maksudnya. Apakah yang dimaksudkan dengan mudahkan urusan? Bila kita nak beramal dengan sesuatu doa,
pastikan kita faham apakah isi doa yang kita baca. Barulah tercapai hajat kita dan terlaksana semua, terlerailah semua masalah yang kita ada. Okey. So, doa yang ketiga, cuba Luqman baca, Luqman. Yang ketiga, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Wahai Tuhan yang maha hidup lagi maha berdiri dengan sendirinya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Okey Ustazah, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Jadi apakah rumusan untuk segmen kali ini Ustazah? Okey, untuk segmen kali ini setiap macam tadi saya tunjukkan tanda-tanda kemurungan. Bila ada tanda-tanda kemurungan, pastikan kita mencari penawarnya. Betul. Dengan beramal, iaitu yang pertama mestilah mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada jawapan, tidak ada penyelesaian yang lebih utama berbanding mendekatkan diri kepada Maha Pencipta. Sebab dia yang akan memberi ketenangan kepada diri kita. Kan? Kalau kita meninggalkan dia, maka dunia pun kita tak akan dapat. Betul. Tapi kalau kita mengutamakan Allah, maka dunia dan akhirat kita akan dapat. Okey, orang yang kejar akhirat, dunia pasti akan datang dalam kehidupannya. Baik Ustazah, bagaimana Ustazah menilai prestasi saya pada hari ini Ustazah? Agak-agak cemerlang lah. Amin. Saya tengok Luqman hari ini sangat aktif dan memang sangat cemerlang. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas anugerah dan juga ganjaran. Baik Ustazah, di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan Ustazah? Yang murid-murid boleh dapatkan latihan pengukuhan di Pelantar Delima KPM. Okey, Pelantar Delima KPM. Baik. Jadi Ustazah, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Jadi Ustazah minta saya baca doa Ustazah ya? Ya betul, saya nak. Baik. Jadi jom sama-sama kita tutup kelas kita pada hari ini dengan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Amin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka adyanana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih kepada Ustazah kita, Ustazah Fasha Nadia Ayub dari SMKA Mahat Hamidiyah Kajang Selangor yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada hari ini dan juga murid-murid yang sudi menonton dari rumah. Saya, Luqman Hakim, mohon izin undur diri. Senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.